Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pelajar-pelajar tingkatan 3 sekalian. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu lepas yang mana bertajuk gender. Jadi minggu lepas kita belajar apa minggu lepas? Pelajar-pelajar, minggu lepas kita belajar tentang apakah maksud gender. Lepas tu kita juga belajar peranan gender, identiti gender, proses sosialisasi dan juga faktor-faktor dan pengaruh yang mempengaruhi peranan dan identiti gender seseorang. Jadi minggu ni kita akan sambung dengan stereotype gender dan ada lagi lah lepas ni kan. Jadi kita lihat kepada standard pembelajaran terlebih dahulu. Okey, ini adalah standard pembelajaran. Okey. Pertama sekali, pelajar diharapkan mampu memerihal stereotip gender mengikut norma keluarga, budaya dan masyarakat setempat. Okey, seterusnya, pelajar diharapkan mampu menunjuk cara menangani cabaran stereotip gender dan diskriminasi. Dan akhir sekali, mencadangkan kepentingan menangani cabaran stereotip gender dan diskriminasi. Okey, kita pergi yang pertama sekali ialah stereotype gender. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan stereotype gender? Okey, ia merupakan pandangan yang ditetapkan secara umum oleh masyarakat tentang ciri-ciri seseorang seperti jantina, bangsa ataupun budaya. Maknanya, pandangan masyarakat terhadap sesuatu seorang individu sama ada melalui jantinanya, sama ada bangsa ataupun budaya. Contoh paling senang kalau dari segi agama, orang Islam kita boleh lihat dia solat, betul. Macam dekat sini contoh kita boleh lihat bola sepak hanya diminati oleh lelaki. Jadi ini adalah satu situasi stereotip gender. Maknanya pandangan masyarakat, bola sepak ni hanya untuk lelaki. Warna merah jambu hanya untuk perempuan. Maknanya dekat sini pandangan masyarakat menetapkan bahawa warna merah jambu hanya untuk perempuan. Dan akhir sekali, mengemas rumah hanya untuk perempuan. Maknanya hanya kerja perempuan. Ini adalah contoh-contoh situasi bagi stereotip gender. Dari segi dimensi keluarga, budaya dan masyarakat, kita boleh lihat dekat sini stereotip gender ni. Dari segi keluarga bagi lelaki, lelaki tugas dia apa? Orang akan lihat dia ni bekerja mencari nafkah, bekerja di bidang yang lasak, menggunakan tenaga yang kuat dan juga bersikap terbuka. Perempuan pula dari segi stereotip gender ni biasanya menjadi suri rumah, menjaga urusan rumah tangga, bekerja dengan tenaga yang sedikit dan juga lebih terperinci, maknanya lebih detail lah berbanding lelaki ni. Dari segi budaya pula kita boleh lihat lelaki ni biasanya dari segi budaya ialah ketua bagi sesuatu kaum. Dia lebih menguasai, maknanya lebih dominan berbanding perempuan. Seterusnya aktif. Untuk perempuan pula lebih menurut perintah, maknanya perempuan ni di bawah perintah lelaki, lebih kurang macam itulah. Enggan bersaing dan juga agak pasif lah. Pasif ni lawan bagi aktif lah. Aktif ni kamu semua faham kan? Aktif tu apa, pasif tu apa. Jadi dari segi masyarakat pula kita boleh lihat lelaki ni mampu menjadi pemimpin. Sebagai contoh kita boleh lihat dekat kampung-kampung kan. Ketua kampung biasanya siapa? Lelaki kan, betul. Jadi apabila menjadi pemimpin ni dia lebih dominan dan lebih berfikiran bebas. Untuk perempuan pula pemimpin di kalangan wanita saja. Maknanya kita boleh lihat juga di kampung-kampung, di mana-mana lah, di taman ke, mungkin akan ada satu organisasi yang dipimpin oleh wanita. Maknanya dalam kalangan wanita sahaja. Jadi wanita ni dia hanya memimpin dalam kalangan puak dia je. Faham seterusnya menjadi subordinat, maknanya dia menjadi bawahan lah, bawahan bagi sesuatu organisasi ataupun kumpulan tu lah. Dan juga suka bergantung apabila berada di bawah satu pimpinan ketua ataupun lelaki. Jadi maknanya dia akan bergantung kepada ketua tu lah untuk melakukan sesuatu pekerjaan tu.
Okey, seterusnya kita akan pergi kepada diskriminasi jantina. Okey, diskriminasi jantina ni merujuk kepada layanan yang tidak adil terhadap sesuatu gender tertentu. Okey, kat sini maknanya sesuatu kaum ataupun sesuatu jantina tu melayani jantina yang lain secara tidak adil. Maknanya kat sini, contohnya golongan lelaki dilihat lebih sebagai tegap dan kuat, manakala golongan perempuan dilihat sebagai lemah, perlu menjaga anak di rumah dan menjaga rumah. Dekat sini kita boleh lihat diskriminasi yang berlaku di mana lelaki dianggap kuat, tegap. Manakala perempuan pula dilihat lemah, hanya perlu ada di rumah dan jaga anak saja. Okay? Itu adalah contoh bagi diskriminasi gender. Okey, namun, kita tengok kat bawah cikgu ada buat nota ni. Namun, jurang perbezaan antara gender sekarang semakin mengecil. Contohnya dalam aspek pekerjaan dan tanggungjawab. Kat sini pekerjaan, cikgu boleh bagi contoh. Adalah polis. Okey, sebagai contoh. Ni, dia cakap pekerjaan yang didominasi oleh sesuatu gender semakin terbuka. Okey, apakah contoh pekerjaan tu? Okey, contohnya ialah polis, askar, chef, breaker fashion. Okey, contoh polis. Polis ni, polis dan askar lah. Polis dan askar ni suatu pekerjaan yang agak kasar, betul? Jadi dia punya latihan, dia punya cara kerja, dia lebih kepada kasar dan kalau diikutkan dalam stereotip gender ni, lebih kepada lelaki lah. Tapi sekarang kita boleh lihat, banyak je ramai polis dari kalangan perempuan. Maknanya, dia punya skop kerja tu maknanya jurang perbezaan antara lelaki dan perempuan tu semakin mengecil. Maknanya perempuan pun boleh bekerja sebagai polis maupun askar. Okey, chef pula. Okey, chef ni kita boleh lihat dekat Malaysia ni sendiri, pergilah ke kedai makan mana pun, kita boleh lihat banyak lelaki yang menjadi chef. Maknanya kat sini pekerjaan chef ni tidak tertutup bagi kaum perempuan sahaja, tapi dia sudah menjadi semakin terbuka dan kita boleh lihat kebanyakan chef yang handal seperti Chef Wan dan apa nama lagi, Chef Wan lah. Chef Wan ni kita boleh lihat dia lelaki tapi dia agak terkenal dan tersohor dengan masakannya tersendiri. Jadi di situ kita boleh lihat maknanya tak ada diskriminasi lah kat situ. Maknanya chef ni, jawatan chef ni lebih terbuka. Maknanya di situ jurang perbezaan semakin mengecil. Dan juga breaker fashion lah. Kita boleh lihat dalam, yang paling senang kita boleh lihat dalam TV. Biasanya dalam drama kita boleh lihat banyak yang mengambil ukuran baju pengantin apa semua kan. Yang mereka fashion terdiri daripada kalangan lelaki. Maknanya tugas bagi breaker fashion ataupun kerjaya bagi breaker fashion ni tidak bukan hanya untuk perempuan sahajalah. Maknanya lelaki dan perempuan dua-dua boleh menceburi bidang ini. Okey, di situ adalah contoh-contoh lah pengurangan jurang antara lelaki dan perempuan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesaksamaan gender. Okey, kesaksamaan gender ni memberi peluang sama rata kepada lelaki dan wanita untuk mengakses sumber-sumber negara yang mempunyai nilai-nilai sama dalam masyarakat. Maknanya mempunyai nilai-nilai sama dalam masyarakat. Maafkan cikgu. Okey, kita tengok dekat sini yang ni. Okey. Hak kesaksamaan ini amat penting bagi mengelakkan berlakunya diskriminasi dan ketidakadilan kepada rakyat Malaysia. Seterusnya dapat menegakkan hak asasi manusia. Okey, kesaksamaan gender perlu ditekankan dan ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, merangkumi aspek pendidikan, peluang pekerjaan dan perlindungan hak asasi. Maknanya, hak kesaksamaan gender ni sebenarnya perlu ditekankan sebab apa? Ia adalah counter, ia adalah salah satu langkah untuk mengatasi diskriminasi antara gender. Okey. Jadi pentinglah kesaksamaan gender ni. Okey, dekat sini kita lihat sebelah kiri ni ada dua jenis iaitu kebaikan kesaksamaan gender dan juga keburukannya. Okey, kebaikan kesaksamaan gender ni apa benda? Kebaikan dia. Okay, pertama sekali wanita mampu bekerja dengan lebih bijak. Maknanya
perempuan ni dia boleh bekerja lah dalam sektor yang dihuni oleh lelaki. Maknanya dia lebih terbuka lah pekerjaan tu. Seterusnya, hak lelaki dan wanita diberi sama rata. Maknanya, jika lelaki boleh bekerja sebagai polis, perempuan pun boleh bekerja sebagai polis. Seterusnya, hak-hak wanita, keluarga, masyarakat dipelihara dengan adil tanpa unsur diskriminasi. Okay, dekat sini, hak-hak wanita sama seperti pekerjaan dan sebagainya akan dipelihara tanpa ada unsur diskriminasi. Dan akhir sekali, lelaki dan wanita mampu berdaya saing dengan lebih baik dalam sektor pekerjaan. Maknanya dekat ini, apabila berada dalam sesuatu sektor yang sama ada lelaki atau perempuan, jadi mereka boleh bersaing dengan baiklah, dengan sihat, tanpa ada yang dilebih-lebihkan. Maknanya tidak ada lelaki yang lebih dalam sesuatu perkara. Maknanya mereka akan mampu berdaya saing dengan adil dan saksama. Okey, kita boleh lihat pula keburukan kesaksamaan gender. Okey. Lelaki diberi keutamaan dalam kenaikan pangkat. Okey. Apabila mereka bekerja dalam satu sektor yang adil, tapi biasanya lelaki ni dia akan diberi keutamaan. Maknanya akan ada dekat situ stereotip gender. Maknanya dia akan melihat lelaki ni lebih layak untuk menjadi ketua, lebih layak untuk mendapat pangkat. Okey, kaum wanita sentiasa dianggap lemah. Okey, sebagai contoh dalam sektor pekerjaan lah. Contoh pekerjaan yang cikgu boleh bagi ialah polis. Okey, apabila lelaki dan perempuan kedua-duanya menjadi polis, jadi kita boleh lihat secara logik lah. Secara logiknya, pasti lelaki akan lebih lasak berbanding perempuan. Betul? Jadi kat sini dia akan menimbulkan pandangan, maknanya apabila sesuatu tugasan dilakukan oleh lelaki dan perempuan dan menunjukkan lelaki lebih kuat dalam melakukan tugasan tu, maknanya dekat situ dia akan timbul sesuatu isu di mana kaum wanita sentiasa dianggap lemah. Sebab apa? Sebab dalam sesuatu macam polis lah, cikgu cakap polis tadi, lelaki lebih kuat. Maknanya walaupun mereka diberi keadilan atau kesaksamaan untuk bekerja dalam sesuatu sektor yang sama, tapi belum tentu contoh kaum wanita ni boleh buat apa yang lelaki buat. Betul tak? Jadi kat sini kaum wanita akan dianggap lemah lah. Seterusnya, peranan reproduktif wanita sebagai ibu sentiasa dipersoalkan. Ini pun sama apabila mereka bekerja. Contoh dalam polis tadi lah. Jadi tanggungjawab dia sebagai perempuan, sebagai contoh sekiranya ada anak dan sebagainya, jadi dia punya tanggungjawab tu akan sedikit terganggu lah. Jadi akan dipersoalkan. Dan seterusnya, golongan wanita dipandang rendah dari segi pengetahuan dan kemahiran. Okey, ini samalah dengan yang atas tadi. Kaum wanita sentiasa dianggap lemah. Dia akan dipandang rendah apabila dalam sesuatu pekerjaan. Jadi kaum lelaki ni buat lebih baik berbanding perempuan. Jadi mereka akan dipandang rendah sama ada dari segi pengetahuan ataupun kemahirannya yang tersendiri. Okey, ini adalah bagi kesaksamaan gender. Okey, jadi apakah yang kita perlu buat untuk mengatasi cabaran stereotip gender, diskriminasi dan juga kesaksamaan ni? Jadi pertama sekali kita perlu menghormati pendapat orang lain yang berbeza jantina. Maknanya tidak kiralah jika sesuatu kaum ataupun jantina, sama ada lelaki atau perempuan, apabila mereka memberikan pandangan ataupun pendapat, kita perlu hormat. Nombor 2 ni, bersikap terbuka. Ini samalah, kita perlu hormat dan bersikap terbuka, iaitu menerima pandangan orang lain. Sekiranya kita tidak suka dengan pandangan orang tersebut, jadi kita perlulah memberi kata-kata ataupun ujahan yang untuk menolak dengan cara yang baik, ataupun kita boleh usulkan sesuatu pendapat yang lebih baik yang mana boleh diterima oleh individu tersebut. Okey, seterusnya, tidak mementingkan diri sendiri. Okey, apabila kita hormat kepada pendapat orang lain,
kita secara tidak langsung menunjukkan yang kita tidak mementingkan diri sendiri. Maknanya kita berusaha untuk menerima pandangan orang lain, bukannya menolak mentah-mentah. Okay? Seterusnya, memberi peluang sama rata kepada semua selagi tidak melangkaui adat, budaya dan agama di negara kita. Okay. Maknanya dekat sini kita boleh beri peluang yang sama rata. Tapi kita tidak boleh melanggar, tidak boleh bukan melanggar, tidak boleh melebihi adat, budaya dan agama di negara kita. Sebagai contoh yang cikgu boleh bagi, okey, dekat masjid siapa yang akan jadi imam? Betul? Lelaki, betul kan? Jadi apabila dekat masjid tu lelaki, tak boleh lelaki tiba-tiba seorang perempuan datang, oh hari ni saya nak jadi imam. Sebab apa? Sebab kita perlu titikkan kesaksamaan gender. Maknanya benda tu tak boleh lah. Sebab dari segi agama kita, imam adalah lelaki di masjid lah. Begitu juga dengan adat-adat dan agama, budaya lain. Mungkin ada budaya yang mementingkan lelaki dalam sesuatu tugasan dan sebagainya lah. Okey. Cikgu harap kamu semua faham tentang stereotip gender, diskriminasi dan juga kesaksamaan gender. Jadi, okey, apa yang cikgu nyatakan yang cikgu nyatakan tadi diharapkan mampu membekalkan kamu dengan pengetahuan untuk menghadapi cabaran stereotip gender, diskriminasi gender dan juga kesaksamaan gender sepanjang kamu bersekolah dan juga pada masa-masa hadapan. Okey, cikgu akan tinggalkan kamu dengan kuis. Jadi sekiranya ada yang tidak kamu fahami, bolehlah WhatsApp ataupun hubungi cikgu untuk bertanya. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.